Assalamualaikum guys, welcome back to Fellow Comrade. But this one is not episode 5. It's a special episode. Episod yang special, istimewa. Yes, tempat pun berbeza, lokasi kat mana rahsia. We looking for funding actually. Betul, betul. Nanti kita akan letaklah detail funding ataupun sponsorship. Okey, hari ini pada malam ini kita ada topik yang sangat special yang mana kita nak fokus kepada PRN, betul? Pilihan Raya Negeri dan kita narrow kepada Pilihan Raya Negeri Selangor. Betul. Yes. Dan pada malam ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, datang dari Semenyih, Mat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih saudara Al-Hafiz. Apa khabar? Terima kasih. Assalamualaikum Al-Hafiz. Waalaikumsalam. Thank you Data. Kita tahu you busy. Yeah. Alright. Thank So you, how are you? How are you? Apa khabar? Baik-baik saja, begini saja. Begini saja, meneruskan kehidupan seperti biasa. Sedikit intro sikit lah pada Siapa penonton. Al-Hafiz? Siapa Al-Hafiz? Okey, nama saya Al-Hafiz, berasal daripada Hulu Langat, Selangor. Alright. Dan kini menetap di Hulu Langat, bekerja di Semenyih sebagai seorang arkitek secara sepenuh masa. Dan dalam masa sama ahli politik sepenuh masa lah. Untuk orang kata apa? Untuk secara peribadinya dan juga untuk negara yang kita cintai lah. Dalam dan Maknanya Al-Hafiz ni adalah arkitek jambatan kepada politik. Betul. Kalau kau arkitek apa pula? Arkitek rumah tangga lah. Wah. Benda simple lah. Kita dah kahwin kan. Macam tu. Okey, tanpa melengahkan masa, saya nak terus kepada soalan yang pertama kepada saudara Al-Hafiz. Mungkin saudara boleh ceritakan kepada kami keadaan dinamika politik di negeri Selangor. Based on your observation. Okey. Kita mula dengan sikit sejarah lah Okey. Saya nak petik sikit, iaitu bermula pada era Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat 2008. Bermaksud daripada sekarang ni kurang lebih 15 tahun lah. Okey. Jadi 15 tahun dahulu rakyat Selangor dah mula menunjukkan satu sikap untuk berubah. Dan mereka menterjemahkan di peti undi dengan memilih Pakatan Rakyat, yang mana waktu tu Barisan Nasional pun tak menjangka mereka akan kalah teruk 2008 dengan 5 negeri tumbang sekaligus. Dan di Selangor terutamanya Pakatan Rakyat memenangi 36 seat. Tetapi hari ini kita nak bercerita pasal 15 tahun dulu dah agak lama. Iaitu 3 penggal satu perjalanan masa yang agak panjang. Dan waktu ketika ini rakyat Selangor sebenarnya nantikan satu pembaharuan yang lebih drastik. Kerana apa? Malaysia sepatutnya hari ini lebih maju ke hadapan, lebih membangun ke hadapan, dan Selangor lebih membawa negara ini ke hadapan. Tetapi hari ini saya rasa bahawa banyak lagi perkara-perkara yang perlu diperbaiki, dan rakyat Selangor demand the change yang truly change. Faham. Itu yang bagi saya bahawa Selangor memerlukan satu suntikan atau booster untuk membawa Selangor ke arah masa depan yang lebih baik. Faham. Untuk kalau kita fast forward pula untuk PRU yang latest untuk tahun lepas, pada ketika itu pula macam mana naratif pada waktu itu? Dalam keadaan orang kata ada gelombang hijau, di peringkat utara kita akui bahawa gelombang hijau yang dibawa oleh PAS ni melalui Perikatan Nasional ni agak signifikan kemenangannya, agak besar dengan kejutan-kejutan. Namun begitu di Selangor, Pakatan Harapan masih lagi mengekalkan kedudukannya sebagai kerajaan negeri jika diambil kira jumlah undi di parlimen itu di bawah kedun. Pakatan Harapan dijangkakan melalui kertas undian tersebut 40 seat ataupun 40 kursi dikekalkan. Namun begitu kemerosotan yang yang sangat ketara apabila daripada 50 seat kepada 40 seat, maksudnya 10 seat hilang. 40 Pakatan Harapan, 14 Perikatan Nasional dan 2 Barisan Nasional. Dan ini adalah satu signifikasi yang tak baik untuk kerajaan hari ini. Jadi terutama di Selangor, bermaksud kemerosotan undi itu nyata dan jelas. Okey, jap aku nak tanya. Alright. Berkenaan dengan naratif. Kita kalau tengok di Semenanjung, kita ada, kalau kita compare apple to apple, Selangor and Pulau Pinang, adakah naratif Selangor masa PRU yang tahun lepas sama dengan naratif yang dibawa oleh Pakatan Harapan di Pulau Pinang? What is your comment on that?
Dah tentu apabila membandingkan dua negeri yang mana di sebelah sana bercakap Lower Utara, di sini bercakap lebih ke arah Klang Valley, KL style lah. dah tentu berbeza. Okay. Dinamik juga berbeza kerana keunikan setiap negeri itu berbeza-beza. Isu juga berbeza. Saya pandang begini, di Pulau Pinang nyata di kawasan-kawasan Melayu, contoh kata, saya ambil petik lah, ini fakta, bukannya nak mengata. Permatang Pauh merupakan kerusi Kubu kuat PKR. Okay? Bukan kubu kuat PKR lah, keluarga Anwar Ibrahim pun tumbang. Betul. Di mana saya nak menunjukkan bahawa bukan semestinya anda mempunyai nama yang besar, bukan semestinya anda mempunyai pengaruh yang besar, anda boleh mengekalkan kuasa, kerana akhirnya rakyat adalah suara keramat. Okey, faham. Untuk lepas dah government dah terbina lah dah terbina, dah form a new government, dan rakyat pun saya percaya mereka semua terkejut dengan penubuhan kerajaan perpaduan pada waktu ini, yang mana especially dari sudut Selangor, saya tak tahu, tetapi macam mana dari pendapat saudara Al-Hafiz dengan kerajaan perpaduan hari ini, ialah PH dengan BN pun dah support each other. Ahmad Maslan pun dah keluarkan, orang kata seolah-olah keluarkan satu arahan, kena undi calon DAP, dan ada juga leaders daripada DAP pun bagi tahu kena undi calon UMNO. Macam mana vibe di bawah dengan dalam kalangan rakyat orang Selangor buat masa ni untuk menerima calon daripada BN ni? Okey. Seperti saya tadi kita cerita pasal sejarah kan. 2008 adalah permulaan kita menumbangkan sebuah kerajaan yang begitu angkuh. Betul. Dan begitu terlalu berkuasa. Apabila anda terlalu berkuasa, anda melakukan apa sahaja. Betul? Dan apabila anda terlalu kuat, anda juga akan akhirnya terjerumus ke arah penyalahgunaan kuasa. Dan inilah yang menjadi barah dalam Barisan Nasional. Hari ini barah tersebut berjaya dibuang oleh rakyat. Namun akibat kuasa, akibat kerana memerlukan orang kata kedudukan, maka barah tersebut dilihat kecil. Okay? Dan akhirnya sebenarnya inilah yang akan merosakkan negara satu hari nanti. Dan saya jangka bahawa walaupun mereka bersama, walaupun saya menyokong kerajaan ini secara dasarnya, iaitu kerajaan yang di-Pertuan Agong, iaitu arahan, iaitu kita kena bawa kestabilan, tetapi akhirnya mereka tidur pada bantal yang sama, mimpi yang berbeza-beza. Okey, faham. Di peringkat bawahan, di grassroots terutamanya, mereka masih keliru dengan hala tuju dan dasar yang dibawa oleh UMNO. Dahulunya pada dewan yang sama, iaitu nombor 1 UMNO, menyatakan bahawa DAP adalah musuh utama yang tidak ada garis yang boleh menyentuh isu ini. Akhirnya hari ini, baru-baru ini, anda pun dah lihat dengan orang kata penggabungan. Yes, penggabungan. That's the word. Saya berada di dewan itu menyatakan bahawa ada sedikit riak muka, riak wajah daripada pemuda-pemuda UMNO, wanita-wanita UMNO yang agak agak keliru. Adakah mereka berada di PWTC atau mereka berada dalam persidangan di AP? Okey, faham. Aku suka dengan kataan kestabilan tadi. Kita nak tanya muda, for example, sebelum kita pergi ke next section, kestabilan untuk rakyat Selangor. Tadi saudara Hafiz ada sebut peringkat akar umbi agak tidak stabil dengan penggabungan whatever it is. Macam mana, apa peranan yang muda boleh mainkan sebagai third force untuk menjamin kestabilan, ataupun hanya sekadar as option kepada rakyat Selangor? What do you think? Saya melihat jangka masa panjang. Sebab negara ini mempunyai perjalanan yang amat panjang. Kita merdeka hampir 70 tahun, dan mungkin kita akan berhadapan dengan ratusan tahun yang kita perlu kekalkan kemerdekaan ini. Maka cabarannya agak berbeza. Dan muda berada di sini waktu ketika mana kita memerlukan perubahan yang besar. Dan orang kata ibarat di sorong bantal, orang nak tidur. Makanya ini adalah kita punya, orang kata kita punya iltizam bahawa kita nak bawakan perubahan.
Kalau nak dikatakan kerajaan perpaduan, waktu ketika mana Sheraton move, di mana muda itu lahir dalam keadaan polemik politik negara yang tidak pernah berlaku dalam sejarah. Akhirnya hari ini kita terpaksa menerima sebuah kerajaan yang waktu mana dulu menjadi penyebab wujudnya muda. Betul. Dan di sini berlaku konflik direction dalam muda itu sendiri. Dan apabila kita lihat perkara ini, kita perhalusi bahawa apabila mereka berretorika, terutamanya pimpinan-pimpinan utama dalam kerajaan perpaduan menyatakan bahawa menolak rasuah dan sebagainya, akhirnya mereka yang terpalit dengan isu-isu rasuah, isu-isu skandal-skandal yang besar, isu melibatkan wang negara, penyalahgunaan kuasa, ibarat diletakkan dan disapu di bawah tikar, di bawah kapet. Sebab itu ada kapet. So ini yang merasakan bahawa, ini muda rasakan bahawa sesuatu yang tidak benar berlaku. Dan apabila kita rasakan perkara ini berlaku, saya menyatakan bahawa muda tidak akan sekali-kali berada dalam keadaan menyokong apa sahaja bentuk kemungkaran yang berlaku, kerana kita berada di sini mewujudkan sebuah parti untuk perubahan. Dan akhirnya apabila kita berada di sini, terpaksa mengakui bahawa saya sebenarnya agak terkilan jika itu dibiarkan. Dan hari ini nyata bahawa muda amat vokal, muda amat kritikal terhadap kerajaan perpaduan. Bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk membina. Sebenarnya yang mengkritik ni sebenarnya adalah lebih baik daripada yang mendiamkan kesalahan. Betul. Apa ni, kita rewind sikit semasa pengumuman saudara Presiden YB Said Sadiq. Saya ingat lagi masa tu saya tengah kursus dekat Putrajaya, kan. YB Said Sadiq mengumumkan nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Sampai kita fast forward 2022, 2023, you all dah masuk dalam Dewan PWTC bersama dengan UMNO, MCA, semualah komponen parti kerajaan perpaduan. So apa yang saya cuba nak tanya sekarang ni adalah macam mana reaksi-reaksi yang you boleh kongsikan yang you nampak di dalam Dewan PWTC tu. Dewan WTC. Pertamanya saya lihat ada satu kejanggalan. Okey. Kita dah bincang tadi, pemuda UMNO dengan riak wajahnya yang amat terkejut. Okey, dengan pemimpin-pemimpin yang mereka kritik agak keras dulu, hari ini berada di atas podium sebagai kawan, sebagai rakan, dan berucap. Hari ini kita kawan katanya. Jadi begitu juga dengan muda. Dah tentu kita melihat satu orang kata apa, satu ketidaksenangan berlaku. Dalam keadaan itu seperti saya kata tadi, kerajaan perpaduan ni ibarat mimpi lain-lain tapi tidur pada bantal yang sama. Maknanya mereka masih belum betul-betul berpadu. Apa yang arti kata saya belum berpadu? Banyak perkara-perkara yang terlalu kontra berlaku dalam kerajaan perpaduan hari ini. Menteri A melantik sipolan-sipolan dalam jawatan JLC. Tiba-tiba Perdana Menteri kata, oh hentikan. Kemudian 2-3 minggu setelah diam, dilantik semula ke jawatan tersebut. Dan ini merupakan salah satu U-turn. Ini merupakan salah satu orang kata apa, ketidaktentuan berlaku. Dan tidak boleh dinafikan oleh kerajaan perpaduan hari ini. Muda dalam kerajaan perpaduan secara orang kata apa, konsensusnya dalam muda melalui mesyuarat yang kita adakan, persidangan yang kita adakan selepas pilihan raya, kita melihat untuk menjadi rakan yang baik dengan kerajaan perpaduan, namun rakan yang baik yang memberi check and balance. Kerana apa yang salah kita tetap tegah, yang betul kita tegakkan. Dan ini prinsip yang kita akan bawa sampai bila, dan muda konsisten dengan prinsip itu. Baik. Tak silap saya dalam muda punya manifesto lah, apa, buku hitam buku hitam lah kot kan. Saya teringat sebab tadi sebut pasal lantikan JLC kan. Muda pun tolak, orang kata lantikan JLC yang political punya lantikan. Let's say lah you all tolak, tiba-tiba sebab kita tak nampak lagi muda dalam barisan kabinet. Let's say lah Al-Hafiz ni tiba-tiba lah dapat jawatan JLC dekat Selangor ke, ataupun mana-mana pengerusi muda ke dapat jawatan JLC. Apakah akan menurut dalam buku manifesto you all ataupun mengikut keadaan kerajaan perpaduan semasa? Pertamanya kita kena tahu bahawa
lantikan JLC melalui lantikan politik ini sebenarnya waktu ketika dulu hanyalah untuk sebagai orang kata laba ataupun keuntungan selepas pilihan raya. Okey, iaitu dijadikan hadiah ganjaran untuk mereka yang membantu parti-parti sebelumnya. Okey, diletakkan di kedudukan-kedudukan posisi utama dalam sektor-sektor kerajaan ataupun sektor GLC. Okey. Walau begitu, muda sebenarnya dalam keadaan menolak itu sebenarnya iaitu menolak mereka yang tidak berkelayakan. Okey, dah tentu apabila seseorang itu menerujui prasarana, contoh kata yang menerujui syarikat transportasi awam, okey, sudah tentu memerlukan seorang lembaga pengarah ataupun pengarah yang mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan bagaimana visi dan misi sesebuah GLC atau sesebuah agensi itu untuk ditentukan oleh mereka yang tidak memiliki kearifan langsung dalam berkaitan perkara-perkara itu. Dan ini akan meletakkan negara kita regresif ke belakang berbanding ke depan. Namun demikian, saya ada mungkin dari segi saya melihat dari segi pelantikan ke JLC itu perlu diukur melalui merit. Merit, ya. Kompetensi. Meritokrasi. Okey, profesional mereka. Contoh, saya pun tak boleh bagi tahu bahawa mungkin Rahman berkepakaran dalam bidang agro lah contoh kata. Dan mungkin dilantik dalam JLC sebagai pengarah dalam mana-mana JLC agro, tetapi dengan kepakaran agro yang ada pada Rahman, iaitu mempunyai semua orang kata merit yang merit yang bersesuaian lah. Ada dalam checklist. Dan ini tidak boleh dinafikan. Dan jika itu berlaku, tidak ada masalah untuk ini. Kerana apa? Pelantikan yang tidak tepat, meletakkan orang di posisi yang tidak tepat, itu yang menjadi pertikaian. Faham. Baik. Amri, kita nak rehat sekejap. Okey, tapi sebelum tu guys, jangan lupa subscribe, follow our social media, TikTok, Spotify, YouTube and Instagram. Betul. Fellow.comrade. Kita rehat seketika. Kita jumpa sebentar saja lagi. Peace. Okey, walaupun ni segmen yang orang kata special kita tetap tanya soalan yang sama untuk semua panel-panel jemputan kita orang, iaitu apakah erti komrad bagi diri Al-Hafiz? Okey, pertama komrad ni ini pandangan peribadi okey. Komrad ni signifikan dengan orang kata panggilan utama di bahagian utara negara, utara dunia, iaitu di Russia dan di bahagian iaitu panggilan kepada mereka punya sahabat, mereka punya orang kata rakan seperjuangan. Okay. Dan begitu juga saya lihat komrad dari sisi pandang saya, bahawa ia adalah satu persahabatan, okey, dan membawa kepada satu persahabatan yang dia punya level tu bagi saya agak tinggi. More to, kalau saya boleh katakan, close to brotherhood. Keyword. Okay. Jadi saya gambarkan komrad ni memiliki fizikal dan jiwa bersama. Sebagai seorang sahabat. Great. Baik. Kita dah masuk kepada tadi kita dah tanya Al-Hafiz pasal kata landscape politik sedikit di Selangor. Okey, sekarang kita straightforward go to muda. Hari tu saya pick up this one news yang mana YB Amira, Timbalan Presiden, menyatakan bahawa muda dah identify beberapa kerusi untuk bertanding. Cuma tak confirm lagi kot. So apa perancangan muda di Selangor? Okey. Pertamanya kita kena akui bahawa parti muda adalah parti politik. Bermakna masuk dalam pesta demokrasi iaitu pilihan raya itu merupakan salah satu tugasan utama. Okey, kerana muda bawa polisi, muda bawa dasar. Apabila nak dibawa satu dasar dan polisi itu perlu disokong oleh rakyat, perlu mendapat mandat. Dan dah tentu melalui pilihan raya adalah medium yang paling terbaik untuk muda laksanakan itu. Namun demikian, akibat atau bukan akibat lah, tetapi kerana umur muda yang baru,
2 tahun dalam arena politik negara. Kita tidak menolak kemungkinan bahawa kita juga mempunyai kemampuan untuk bertanding di negeri Selangor, terutama dalam PRN akan datang. Kita dah bertanding di PRN Johor, kita bertanding di PRU, dan saya tidak menolak kemungkinan untuk kita bertanding di Selangor. Okey, kerana apa? Kerana Selangor merupakan sebuah negeri, kalau diikutkan dari segi data, pengalian data, membership orang muda, antara yang teramai dalam parti muda. Bermaksud Klang Valley ini merupakan salah satu tumpuan untuk orang muda, terutamanya memilih muda. Dan mengapa tidak muda mencuba nasib, dan mungkin juga memberikan option kepada rakyat Selangor untuk dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri maupun kemungkinan kerajaan inovatif. Okey, aku nak tanya tadi kita dah tanya perancangan. Sekarang ni tadi Al-Hafiz dah sebut mandat. Jika muda bertanding, what kind of offer ataupun penyelesaian masalah jika bertanding yang boleh diimplement ke negeri Selangor? Okay. Pertamanya, muda itu sendiri, iaitu Malaysia United Democratic Alliance, walaupun ia dalam bentuk akronim, tetapi muda itu dikenali sebagai parti muda. Barisan kepimpinan utama juga muda. Apabila bercakap berkaitan muda ni segar, muda ni nafas baru, muda ni membawa pembaharuan yang lebih radikal ataupun lebih agresif untuk mengejar sesuatu perubahan. Jadi itu antara muda punya karakter. Okey, dan itu akan dibawa oleh negeri Selangor yang sangat pesat dan membangun. Okey, pembangunan negeri Selangor yang sangat pesat dengan kemajuannya perlu dipimpin oleh orang yang mempunyai idea yang luas. Saya dah bagi hint-hint sikit tu. Orang yang fresh. Orang yang fresh, belanja, dibawa oleh satu aura baru. Okey, muda dan mungkin berketerampilan yang boleh bawa Selangor uplifting level Selangor ini. Bukan saja negeri yang maju, tetapi negeri yang lestari ataupun sustainable, kerana kelangsungan akan datang lebih baik, iaitu orang kata apa, dengan sustainability in term of orang kata apa, leadership itu sendiri. Jadi apa yang muda boleh tawarkan pada rakyat Selangor adalah masa depan. Cerita berkaitan dengan muda, apa yang sering orang kata apa, norma orang kaitkan adalah masa depan. Orang muda, anak muda adalah pemimpin masa depan. Tapi saya agak tidak bersetuju dengan orang kata apa, stigma pemikiran itu. Muda adalah pemimpin masa hari ini. Muda diperlukan hari ini. Teknologi yang ada pada kita hari ini, teknologi yang sangat cepat ini, hanya boleh diadaptasi dan boleh difahamkan oleh orang muda. Orang muda adalah zaman yang paling sesuai untuk ketika ini untuk dipimpin. Bukan saja Malaysia. Kita lihat rakan kita di sebelah utara, Thailand moving forward parti mereka menangi 151 kerusi. Di Bangkok terutamanya, membawa satu arus perubahan. Kalau kita lihat juga sejarah-sejarah lama, sejarah-sejarah kalau kita gerakan Islah di Mesir dulu dibawa oleh orang muda, revolusi rakyat Indonesia dibawa oleh muda. Banyak lagi kata-kata sebenarnya. Orang muda adalah pencetus kepada perubahan. Mengapa tidak Selangor? Saya tertarik dengan uplifting punya speech tadi. Agak hype. Kalau kita reverse balik, aku ni daripada tadi reverse lah, tarik break lah, apalah kan. Tak ada yang move on dengan sejarah aku Mamat ni. But anyway, ya, kita nak cerita fakta. Yang mana kalau kita tengok balik pada PRN Johor, peratusan untuk third force ni nampak gaya sambutan tu ada. Sebab saya fikir ada beberapa figura daripada parti kerajaan semasa yang mana memang orang tolak mereka, dan saya sangat terkejut. Tetapi when it comes to calon-calon muda ni, nampak gaya potensi tu ada. Betul. Kita fast forward pula. Kita fast forward pula untuk PRU, yang mana somehow muda ni kena tolak pula. Macam kena tolak betul-betul. Saya kira hari tu mungkinlah kemungkinan besar total jumlah pengundian ni mungkin 20,000 lebih yang memangkah muda pada PRU yang lepas. So apa yang sedang berlaku ni? Dan kita dapat lihat undi 18 pun nampak gaya dia berpihak kepada Melayu Islam.
Kalau saya sebut Melayu Islam tu maknanya green wave lah. So mungkin saudara Hafiz boleh cuit sikit. Pertamanya inilah dinamiknya undi orang muda. Tidak statik. Okey, mana tidak konservatif. Dulu orang kata kalau tak pangkah BN ni rasa berdosa, orang kata. Di selatan, di utara pula belah Kelantan dan Terengganu Pantai Timur contohnya, tak pangkah PAS ni Masuk Melaka. memusuh Islam. Ini bukan saya kita ikut apa kan, trending yang terbaru ni. Okay. Jadi ini yang menjadi bualan orang-orang dulu. Tapi ketika ini bermaksud kalau tidak betul, kalau perkara itu tidak benar, maka rakyat akan ubah. Bermaksud kematangan politik itu semakin dicapai. Kita bergerak ke hadapan. Dan saya lihat ini sebagai positif. Bermaksud muda bukan semestinya akan mendapat undi muda. Bermaksud kita kena berusaha untuk mendapat undi muda. Ia bukan satu jaminan automatic slot untuk kita mendapatkan undi tersebut. Ini bermaksud bahawa muda ada satu cabaran yang besar. Iaitu meyakinkan orang muda itu sendiri. Namun suka diingatkan bahawa muda ini parti untuk semua. Parti berbilang bangsa, parti tanpa mengira umur. Hatta kita punya ahli muda yang termuda. Berumur 76 tahun. Okay. Termasuk di kawasan saya di Semenyih, rata-rata yang sokong muda ni semua dah pangkat-pangkat tok ketua dah. Ada cucu dah. Jadi mereka tertarik kerana mereka nak lihat perubahan. Okay. Jadi apabila dalam PRU hari itu, ia adalah satu perubahan yang mereka inginkan. Contoh tadi saudara Rahman kata tadi, ada green wave. Ada green wave atau menyokong Islam. Saya mungkin mungkin orang kata nak perbetulkan. Bukan perbetulkan Rahman, tetapi pandangan. Okay, pandangan saya berbeza mungkin. Kerana saya lihat bahawa green wave tersebut bukan semestinya anak muda menyokong Islam ataupun menyokong PAS. Mereka inginkan perubahan. Okay. Mereka pernah melalui zaman Pakatan Harapan waktu 22 bulan yang pertama. Betul. Kemudian masuk fasa Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Kemudian beralih ke Datuk Seri Ismail Sabri. Dan apabila mereka melihat peralihan-peralihan ni, PH ada kelompongannya, BN ada kelompongannya. Perikatan Nasional belum diuji. PRN Johor mereka hanya menang 2 kerusi. PN, tetapi rata-rata mereka mendapat tempat kedua tertinggi. Dan akhirnya apabila ramalan beberapa polling house menyatakan bahawa PN akan memberi kejutan, nyata PN memberi kejutan, terutama di kawasan utara dan pantai timur, yang mana sapu bersih di negeri Perlis. Sudahnya ada 14 orang adun Perikatan Nasional dan seorang saja yang pembangkang. Saya tak tahu pembangkang tu apa. Jadi maknanya dengan adanya third force ataupun third option membuatkan rakyat mudah memilih. Macam tu? Betul. Okay. So rasanya dah memadai kot. Soalan kita pada malam ni mungkin last, sebab slot kita ni macam agak slot yang special. Kita borak pasal PRN Selangor pula. Santai-santai je kan. Santai-santai je. So basically apa yang muda Selangor akan offer kepada pengundi Selangor ni yang nak dijadikan sebagai third force? Baiklah, untuk berkaitan dengan third force ni, Ini sebagai penutup lah. Okay. Kita mempunyai orang kata apa, pucuk pimpinan dan struktur organisasi. Saya tak mahu melangkau lah. Betul. Faham. Presiden kita YB Syed Saddiq untuk menyatakan bahawa kita adalah third force. Tetapi mungkin kita ada third force, itu mungkin saya boleh quote. Mungkin. Kerana memberi kemungkinan ini adalah menawarkan sesuatu yang mungkin kita boleh fikirkan sebagai third option. Kerana apa? Saya lihat beberapa sejarah yang sebelum ini. Waktu PRU ke-12 iaitu PRU 2008, tidak siapa menjangkakan DAP akan merampas Pulau Pinang daripada gerakan.
Akhirnya gerakan, akhirnya DAP menang dengan 18 kursi DUN. Dan 18 orang ahli adun DAP tidak dikenali oleh orang pun. Dan mereka tidak dikenali oleh siapa pun. Dan mereka sendiri terkejut dia orang menang. Okey. Kerana apa? Kerana ada option untuk rakyat memilih. Okey. Jadi pada hari ini kalau kata tadi saya jawab bahawa PN adalah option ketiga yang baik untuk rakyat pilih, mengapa tidak mudah? Okay. Jadi mengapa tidak mudah untuk menjadi pilihan tersebut? Kalau diberi pilihan, diberi option, kemungkinan besar bahawa orang, saya nak mungkin berpolitik sedikit lah, memang orang politik kan. Yalah. Ramai yang menyatakan bahawa ini grassroots, kita kena ambil ukurannya di bawah. Ramai yang menyatakan bahawa mereka yang menyokong Pakatan Harapan untuk menumbangkan BN, hari ini mereka mendapat orang yang tidak sepatutnya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Mereka mendapat isu-isu baggage BN itu diletakkan di bahu PH. Dan orang yang memilih BN untuk kelangsungan contohnya sesebuah kaum bangsa, hari ini mereka terpaksa menerima orang yang mereka katakan chauvinis waktu ketika dulu. Dan hari ini mereka dalam satu direction yang tidak menentu. Okey. Jadi bagaimana mereka hari ini nak memilih kerajaan yang sebenarnya ada hala tuju yang nyata, dalam keadaan kepimpinan mereka pun tidak nyata hala tuju mereka. Jadi apabila ini berlaku, third option mungkin akan menjadi pilihan. Okey, kerana rakan kerja yang kedua mungkin Perikatan Nasional membawa satu naratif yang agak berat dibawa di Selangor ni. Selangor ni suka diingatkan kita ini berbilang bangsa, berbilang apa orang kata latar belakang. Jadi bermaksud bahawa di sini Selangor rancam keadaan masyarakatnya. So ketika ini belum boleh terima satu-satu fahaman yang agak menjurus kepada satu-satu kaum sahaja. Kerana mereka Selangor membentuk Selangor ni adalah kesemua masyarakat yang berada dalam Selangor. Dan muda ada pada jawapan yang ketiga itu. Iaitu pertamanya multiracial, yang keduanya baru, yang ketiganya kita akan membawa idea-idea segar untuk masa depan Selangor yang lebih baik. Dan saya jamin muda adalah masa depan negara. Daripada Selangor ke Putrajaya. Alhamdulillah, lain macam guys. Betul-betul promosi dah ni. Alright, so we are going to the end actually. Ya, kita dah sampai penghujung majlis. Yes, majlis majlis. Kita dah sampai penghujung rancangan guys. Yes. Thank you so much saudara Al-Hafiz sudi hadir ke studio kami yang sangat B40 ni. Kita santai-santai je untuk segmen kali ni. So insya-Allah kita akan cuba hasilkan topik-topik seperti ini untuk masa yang akan datang. Dan jangan lupa, since kita dah borak pasal PRN ni, jangan lupa untuk check lah korang punya tempat pengundian kat mana, buat simakan SPR and what not. So itu saja episod untuk kali ni. Jangan lupa share, komen, suggest kepada kita. Sebab ada few friends yang suggest kita buat special edition content berkenaan dengan isu-isu terkini. So we bring to you. Yes. And follow our social media. Thank you so much kepada saudara Al-Hafiz. Terima kasih Rahman, terima kasih banyak. Thank you so much. New spot, new vibe. Gonna see you on the next one. Saya Amri. Saya Abdul Rahman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.